Okey, konsep kehidupan selepas mati ni kita bahagikan kepada empat, iaitu alam kubur, alam kiamat, syurga dan juga neraka. Okey, mari sama-sama kita dengarkan. Okey, untuk poin pertama, kita akan membuat perbandingan tentang pandangan konsep alam kubur antara agama Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Ajaran agama Zoroastrianisme mengatakan bumi atau tanah dan juga api merupakan dua unsur yang sangat suci. Oleh kerana itu, mayat si mati tidak boleh ditanam kerana akan mengotorkan tanah, dan juga mayat tidak boleh dibakar kerana akan mengotorkan api membakarnya. Oleh itu, mayat-mayat ini akan diletakkan di dalam sebuah menara yang dinamakan Menara Sunyi. Menara ini adalah menara yang terbuka yang digelarkan Dharma dalam bahasa Zoroaster. Menara sunyi ini tidak berbumbung supaya ia dapat didatangi oleh burung-burung gagak untuk memakan mayat tersebut. Tetapi bagi orang Parsi yang beragama ini, jumlah mereka tidak ramai. Jadi mereka membina keranda yang diperbuat daripada logam untuk menyimpan mayat dan mengelakkan mayat daripada menjadi reput dan mencemari bumi sebagai gantian dahma, kerana mereka tidak mampu mengadakan menara sunyi tersebut. Manakala konsep alam kubur dalam agama Islam pula merujuk kepada alam barzah. Ia merupakan tempat persinggahan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum dibangkitkan kembali oleh Allah untuk perhitungan di hari kiamat. Di dalam kubur, si mati akan diperlihatkan tempat yang kelak akan dihuni olehnya setelah dibangkitkan, sama ada ditempatkan di syurga atau di neraka. Di alam kubur ini, si mati juga menghadapi saat-saat melihat malaikat maut, menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, menghadapi hisabnya hari kiamat, di mana dia akan ditanya di hari kiamat itu, dan yang paling utama ialah menghadapi nikmat ataupun siksa kubur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Poin yang kedua pula ialah perbandingan pandangan konsep kiamat antara Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Bagi penganut Zoroastrianisme, mereka percaya pada hari kiamat, di mana pada waktu itu manusia dikembalikan secara jasmani untuk menghadap Tuhan mereka, iaitu Ahura Mazda, untuk pengadilan kali terakhir dengan melalui satu titik ujian bernama Kimbat atau Kivanto Perato. Di bawah titik ini terdapat arus gelombang daripada cairan logam yang menyala-nyala dengan bercirikan titik yang lebih halus daripada rambut yang dibelah kepada 7 bahagian. Mereka yang mempunyai amalan yang baik akan dapat melalui titik ini dengan mudah dan cepat bagaikan terbang dan dimasukkan ke dalam syurga yang dinamakan Paradisa. Manakala orang-orang jahat dan mereka yang tidak mempercayai ajaran Zarathustra akan merasa susah dan terseksa, lalu jatuh ke dalam cairan logam yang membara ini dan dicampakkan ke dalam api neraka yang dinamakan Jahannam. Baik, menurut agama Islam pula, hari kiamat dipercayai merupakan hari di mana Allah membangkitkan seluruh umat manusia dari yang pertama dicipta, iaitu Nabi Adam kita, hingga yang terakhir di alam kubur, ke sebuah tempat bernama Padang Mahsyar. Allah akan melaksanakan penghisaban atau penghitungan amalan atas perbuatan setiap manusia selama hidupnya di bumi ini melalui timbangan yang disebut titian mizan ataupun titian sirat. Titian ini bercirikan sehalus sehelai rambut yang dibelah 7 dan lebih tajam daripada mata pedang. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 47 yang bermaksud, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Poin yang ketiga pula adalah perbandingan pandangan konsep neraka antara agama Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Menurut kepercayaan agama Zoroaster, neraka bukanlah merupakan tempat penyiksaan yang abadi. Neraka hanyalah bersifat sementara dan merupakan tempat penyucian dari noda dan dosa-dosa manusia. Mereka percaya penyucian dosa terjadi pada saat pengadilan hisab, iaitu pada akhir zaman,
Pada ketika itu, roh manusia perlu menghadapi 2 kali pengadilan, iaitu pengadilan saat kematian dan juga pengadilan umum pada saat hari kiamat, ketika jasad manusia dibangkitkan dan disatukan kembali dengan rohnya. Menurut agama Islam pula, neraka merupakan tempat bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang Islam yang sombong dan tidak patuh dan taat serta tidak beribadah kepada Allah. Neraka adalah tempat yang penuh dengan keseksaan, kesengsaraan dan kesusahan yang disediakan untuk orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 81 yang bermaksud, bukan demikian, barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Baik, kita teruskan dengan isi yang keempat, iaitu perbandingan antara konsep syurga antara agama Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Menurut kepercayaan agama Zoroastrianisme, syurga dikenali sebagai huris yang dipercayai mampu dilihat dengan kuasa panca indera. Hanya pandangan ini sahaja yang dapat dikaji berkaitan konsep syurga di dalam agama Zoroastrianisme. Tetapi menurut Syed Amir Ali, beliau mendakwa fahaman ini telah menular dalam kalangan masyarakat Nasrani dan juga masyarakat Islam yang memahami bahawa syurga dan neraka adalah satu tempat fizikal yang wujud setelah manusia meninggal dunia. Menurut agama Islam pula, syurga yang dikenali sebagai Al-Jannah merupakan tempat kediaman kekal abadi buat umat manusia yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa sebagai balasan atas keimanan mereka terhadap Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahf ayat 107 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus yang menjadi tempat tinggal.